wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengacara majlis yang dihormati pengurusi surau, Tuan Imam, seluruh ahli jawatankuasa Surau Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kesempatan waktu pada pagi ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah ataupun sama-sama kita berkongsi mendengar tazkirah yang sedikit sebanyak kita nak mengingatkan kita tentang apa yang disebut tentang keagungan kerajaan Islam satu ketika dahulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang menceritakan berkaitan dengan khilafatun nubuwah ataupun disebut sebagai jama'atum man khalafan nabi. Dan ulama-ulama yang menyebut tentang khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatud dunya bihi, golongan yang menjaga agama dan mengurus tadbir dunia dengan agama, ataupun yang disebut sebagai golongan-golongan akhir zaman, sama ada dalam beberapa nama, sama ada disebut sebagai ikhwan ataupun jilul mukhtar, ataupun Said Qutb rahimahullahu taala menyebut golongan yang dipanggil sebagai jilul Quranil farid, satu generasi Al-Quran yang unik. Mereka yang lam yarani wa yu'minu nabi, tidak melihat aku, tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi beriman sekuat-kuat iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat dari sudut sejarah, pernah Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia pernah menulis satu kitab yang ditulis berkaitan dengan sejarah ikhwan, Al-Ikhwanul Muslimun. 70 aman Al-Ikhwanul Muslimun 70 aman fil jihad wad da'wati wat tarbiyah. 70 tahun peranan Ikhwanul Muslimin di Mesir terutamanya dalam lapangan tarbiyah, dakwah dan juga jihad. Maka dalam mukaddimah dia, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia cerita tentang situasi yang berlaku di setiap negara umat Islam, sama ada di Nusantara maupun di Asia Barat. Negara-negara umat Islam, pertama sekali situasi yang berlaku kepada umat Islam adalah negara tersebut dikuasai oleh pemerintahan yang sekular kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintahan yang jauh meninggalkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dr. Yusuf Qaradawi dia cerita tentang situasi Mesir. Situasi Mesir yang rakyat dia sangat jauh. Dia kaitkan antara negara, rakyat dan juga manhaj pemerintahan, perlembagaan, dustur yang digunakan. Tiga perkara yang menjadi negara, rakyat dan juga perlembagaan yang menjadi rukun sesebuah negara. Tidak ada negara tanpa rakyat dan tidak ada negara tanpa perlembagaan. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia cerita tentang bagaimana Mesir ketika itu, satu ketika Mesir ketika zaman Muhammad Ali Pasha dan generasi-generasi Pasha. Golongan-golongan Pasha ini disebut sebagai generasi ataupun keturunan yang berasal daripada Albania. Golongan yang bukan Arab, bukan berasal daripada Mesir sendiri. Akan tapi keturunan-keturunan yang daripada Turki dibawa memerintah Mesir.
keturunan Ali Pasha. Maka keturunan ini yang memerintah Mesir dan sampai sekarang masih lagi memerintah Mesir. Bukan pemerintahannya macam mana sebagai ketua, presiden dan sebagainya, tapi pemerintahan yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah mereka ini menguasai ekonomi dan juga tanah yang ada di Mesir. 90% tanah yang ada di Mesir dikuasai oleh generasi ataupun keturunan Pasha dan juga Khidewi. Golongan ini yang menguasai tanah-tanah di Mesir. Sekalipun kita memiliki tanah di Mesir, akan tapi dalam satu masa dia akan sampai kepada tarikh luput dia dan akan diambil kembali oleh generasi itu. Dikaitkan dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia cerita tentang kumpulan-kumpulan ataupun keluarga-keluarga elit yang memerintah kebanyakan negara Islam. Di Mesir sendiri, di Saudi Arabia sendiri, maupun di Nusantara sama ada di Malaysia dan juga negara-negara berdekatan dia. Kumpulan Pasha ataupun generasi Pasha, kita sebut, kalau kasarnya kita sebut, ini adalah keluarga-keluarga sultan, keluarga-keluarga pemerintah yang mewarisi khilafah, yang dilantik oleh khilafah ataupun kerajaan Islam Osmaniyah, dilantik menjadi governor untuk memerintah Mesir. Maka generasi-generasi itulah, contoh kita melihat kepada keturunan Syarif Hussein, keturunan Syarif Hussein di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Generasi Syarif Hussein ini generasi yang terlibat menjatuhkan komplot mereka, konspirasi mereka menjatuhkan khilafah Osmaniyah Turki. Generasi dia lari selepas dia dijatuhkan oleh Bani Saud, generasi dia lari ke Iraq dan juga ke Urdun, ke Syam. Dipanggil sebagai keluarga Hashimiyah. Begitu juga Bani Saud. Bani Saud ini apabila merampas Saudi Arabia, lalu dia gazetkan sebuah negara yang sangat-sangat besar. Tanah Hijaz itu antara yang paling besar sekali adalah Saudi. Maka dia gazetkan Saudi Arabia itu dengan nama keluarga dia, Al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah. Tak ada dalam sebuah negara, tak ada dalam sejarah Islam maupun dalam sejarah dunia yang nama keluarga kekal sampai sekarang. Nama keluarga kekal sebagai sebuah nama negara, Al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah. Bahkan kalau kita orang Melayu sendiri pun kita sebut Saudi Arabia. Nama Saudi itu, nama keluarga tersebut kekal sebagai sebuah nama negara. Sedangkan kalau Malaysia sendiri, kita melihat kepada nama bangsa. Nama bangsa, jadi dia besar, sesuai, ramai boleh layak untuk tinggal di situ. Akan tetapi Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah hanya milik keluarga Saud. Apa-apa harta, apa-apa tanah yang ada di Saudi Arabia itu adalah milik keluarga Saud. Itu yang berlaku kepada yang disebut oleh Syekh Al-Yusuf Al-Qaradawi tentang kumpulan elit ataupun generasi elit yang memerintah negara, yang tidak pernah melakukan apa-apa, yang tidak pernah melakukan usaha-usaha kemerdekaan, akan tetapi merampas usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama dan juga pejuang-pejuang kemerdekaan. Ini yang berlaku. Kemudian disebut pula tentang generasi-generasi anak didik penjajah. Mesir sendiri pernah dijajah. Semua negara umat Islam pernah dijajah. Lalu selepas penjajah itu dibebaskan, dikeluarkan daripada tanah negara, maka penjajah akan pastikan yang bakal memerintah, yang bakal meneruskan legasi mereka adalah mereka yang dipanggil sebagai anak didik penjajah. Satu kertas kerja yang pernah ditulis oleh kumpulan sebuah NGO yang dinamakan sebagai RAND Corporation. RAND Corporation ini adalah NGO yang badan bukan kerajaan. Akan tetapi pengasas dia dan juga segala staf-staf yang ada di dalam NGO ini adalah bekas-bekas CIA. Bekas-bekas CIA, sama ada mereka diarahkan masuk ke dalam RAND Corporation ataupun yang sudah bersara masuk ke dalam RAND Corporation, buat kajian-kajian berkaitan dengan segala lapangan aspek kehidupan.
sama ada dari sudut politik, sama ada dari sudut ekonomi, sosial, perlembagaan dan sebagainya. Maka antara kertas kerja yang dibuat yang dinamakan sebagai Civil Democratic Islam. Civil Democratic Islam ini satu kertas kerja yang dibentangkan di Pentagon, dibentangkan kepada CIA kembali, bagaimana kita nak memastikan Islam itu, kumpulan-kumpulan Islam dan juga generasi-generasi Islam ini kita boleh kuasai. Kita tidak berpegang dengan perpecahan itu yang disebut oleh Rand Corporation. Akan tetapi realitinya itu yang telah mereka buat. Mereka bahagikan setiap negara Islam itu sama ada kepada 4 golongan, ataupun kalau tak ada 4 golongan ini, kita pastikan kita pecahkan mereka kepada 4 golongan. Golongan pertama yang disebut sebagai fundamental Islam ataupun fundamentalist. Fundamentalist ini pada pandangan Rand Corporation adalah mereka yang nak memperjuangkan Islamic State ataupun Khilafatul Islamiyah, yang nak memperjuangkan negara Islam, Darul Islam. Ini yang dipanggil sebagai fundamental. Kalau kita berjaya wujudkan golongan ini, kalau golongan tersebut sudah ada, pastikan kita serang mereka dengan al-irhabiyah ataupun teroris. Kalau ada golongan fundamental, serang mereka dengan teroris. Siapa-siapa yang nak buat negara Islam, siapa-siapa yang melaksanakan hukum hakam Islam, maka diserang golongan ini dengan golongan yang dipanggil sebagai teroris Islam ataupun al-irhabiyatu fil Islam, golongan-golongan yang melampau dalam Islam. Ini golongan pertama. Golongan kedua dipanggil sebagai traditionalist ataupun traditional Islam. Golongan yang perpecahan ini dipecahkan kepada golongan-golongan sama ada yang dipanggil sebagai al-wahabiyati atau al-wahabiyah ataupun as-salafiyah ataupun as-sufiyah. Dipecahkan kepada beberapa golongan. Golongan yang berpegang kepada Islam yang terlalu rigid, Islam yang tidak menerima pembaharuan tajdid dari sudut ekonomi dan juga politik ataupun dari sudut tarbiyah pendidikan. Maka pastikan ada golongan ini, sebagaimana yang berlaku di Mesir, di Indonesia. Di Indonesia perpecahan yang berlaku melahirkan golongan-golongan yang dipanggil sebagai Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Berlaku permusuhan yang cukup lama, perpecahan yang berlaku, pergaduhan yang berlaku, masalah-masalah, perbincangan masalah furu'iyah itu berterusan daripada dulu sampai sekarang. Begitu juga di Mesir. Golongan-golongan yang lahir itu, sekalipun mereka berpecah dan berbeza pandangan, akan tetapi dalam usaha menyokong kebatilan, mereka bersatu. Di Mesir contohnya, golongan yang dipanggil sebagai as-salafiyati ataupun ad-da'watus salafiyah, golongan yang dipanggil menubuhkan satu parti yang dipanggil sebagai Hizbun Nur. Sampai sekarang ini masih lagi bersama dengan pemerintah yang zalim. Begitu juga tarikat-tarikat Sufiyah yang ada di Mesir, mereka terlibat sama membantu pemerintahan-pemerintahan batil yang ada di Mesir. Itu golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga dipanggil sebagai modernis Islam ataupun demokratik Islam. Puak demokratik ini ataupun golongan demokratik ini adalah mereka yang dipanggil oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai Al-Mu'attalatul Judud. Golongan yang terus pergi kepada Al-Maqasid fil Islam, pergi kepada maqasid dalam Islam. Dr. Yusuf Al-Qardawi dia membahagikan kumpulan-kumpulan Islam ataupun perpecahan dalam Islam kepada 3 golongan. Pertama yang dipanggil sebagai Az-Zahiriyatul Judud, golongan Zahiriyah. Kedua dipanggil sebagai Al-Mu'attalah, dan ketiga golongan yang dipanggil sebagai Al-Wasatiyah. Golongan yang kedua itu Al-Mu'attalatul Judud, golongan yang pergi kepada maqasid. Kalau golongan Muzahiriyah ini adalah golongan yang pergi kepada zahir nas mata-mata. Kalau Al-Quran dan juga hadis kata macam itu,
Macam itulah kita buat. Golongan yang pegang kepada literal sunnah semata-mata, ataupun dipanggil juga sebagai golongan Zahiriyah Ibnu Hazmin ataupun Al-Wahabiyah. Mereka yang pegang kepada zahir semata-mata. Adapun golongan kedua dipanggil sebagai Mu'attalah, golongan yang Mu'attalah 'ala al-maqasid, pergi kepada maksud. Islam ini ada yang disebut sebagai maqasid. Contohnya apa? Contoh, dalam pemerintahan sebuah negara, kita nak memastikan negara itu kaya. Maka apa-apa saja wasilah dan juga jalan ke arah mengkayakan negara, maka wasilah itu dihalalkan. Maka ini adalah golongan Mu'attalah, golongan yang tidak melihat kepada dalil nas, terus pergi kepada maksud. Asalkan maksud itu baik, maka segala wasilah itu dihalalkan. Maka mereka lupa satu kaedah yang disebut oleh para ulama, al-wasilatu al-maqasid al-maqasid la tubarrirul wasilah. Maksud itu matlamat tidak menghalalkan cara. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Maka golongan ini lupa pada sudut itu. Maka mereka ingin melahirkan satu golongan yang macam itu. Golongan yang dipanggil sebagai demokratik Islam ataupun golongan demokrat. Mereka ini tidak ada beza dengan golongan yang keempat yang dipanggil sebagai golongan sekularis. Golongan sekular yang dipanggil sebagai anak didik penjajah. Maka golongan modernis ini, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu daripada kulit kamu dan bercakap dalam bahasa kamu. Golongan-golongan modernis ini tidak bercakap tentang Islam, akan tetapi tidak menyampaikan maksud sebenar Islam. Mereka bukan bercakap tentang Islam yang sebenar. Ulama-ulama memberi contoh golongan-golongan ini sebagai golongan yang mencantikkan sesuatu perkara. Kita bagi contoh, sebuah pokok rambutan. Pokok rambutan ini ada buah dia. Buah dia kita boleh makan. Dengan satu pokok getah contohnya. Maka kalau sekalipun kita letak rambutan yang banyak itu, kita potong dahan dia, ambil buah-buah dia, lalu kita ikat di pokok getah. Lalu kita katakan pokok getah itu adalah pokok rambutan ataupun kita panggil sebagai Islam. Kalau mereka yang mengenali Islam, maka mereka katakan ini bukan Islam. Ini adalah mereka yang mencantik-cantikkan Islam sahaja. Akan tetapi ia bukan pokok Islam. Ia bukan Islam. Ia bukan pokok rambutan. Maka inilah golongan itu. Golongan-golongan yang kalau kita berhujah dengan mereka, kita akan sampai kepada satu tahap logik kita menerima pendekatan mereka. Jadi golongan-golongan itu yang ada di Mesir, golongan-golongan modernis yang boleh bersatu dengan kumpulan-kumpulan liberal dan sebagainya, duduk dalam satu kumpulan, bersatu menentang perjuangan Islam, bersatu menentang menjatuhkan perjuangan Islam. Di Mesir berlaku macam tu. Macam tu juga di negara-negara lain, di Algeria, di Tunisia. Di Tunisia Parti An-Nahdah contohnya, dalam keadaan golongan-golongan yang mengatakan bahawa inilah pelaksanaan maqasid Islam yang sebenar. Syekh Rashid Ghannouchi contohnya. Syekh Ghannouchi ini pernah mengatakan bahawa kita menerima sekular, menerima meletakkan dalam perlembagaan mereka, bersatu dengan parti-parti sekular, kita laksanakan negara Islam. Maksudnya dia mengatakan bahawa kita telah melaksanakan maksud Islam, sekalipun bukan atas nama Islam, dan dengan harapan supaya negara tersebut kekal boleh dilaksanakan, dengan harapan bahawa mereka itu tidak lagi dijatuhkan atas nama Islam. Tak sampai berapa tahun, Parti An-Nahdah dijatuhkan, menjadi golongan minoriti dalam pemerintahan kembali.
Jadi sekalipun kamu guna nama Islam ataupun kamu tidak guna nama Islam, asalkan kamu ni asal-asalnya golongan yang betul-betul nak memperjuangkan Islam, pasti akan dijatuhkan. Jadi buatlah label macam mana sekalipun, brand macam mana sekalipun, kalau tak kembali kepada brand Islam, lalu kamu guna brand ikut akal kamu sendiri, maka kamu rugi. Kamu rugi dalam memperjuangkan Islam. Itu yang berlaku di kebanyakan negara Islam. Dan akhir sekali adalah satu golongan yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut sebagai golongan yang ataupun Dr. Abdul Qadir Audah, dia pernah tulis satu buku yang dinamakan sebagai Al-Islam baina jahli abnaihi wa ajzi ulama'ihi. Islam itu di antara kejahilan rakyat dia dan juga kelemahan ulama-ulama dia. Jahli abnaihi itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut tentang ar-ra'yatul juhala, rakyat-rakyat yang jahil tentang Islam. Ya. Kalau kita lihat kebanyakan negara Islam yang dijajah daripada 100 tahun yang lepas, sebelum mereka dijajah, sebelum jatuhnya khilafah Turki Uthmaniyah 1924 itu, 100 tahun sebelum itu usaha missionary, golongan-golongan yang dipanggil sebagai Al-Mubashirin, golongan-golongan missionary ini masuk ke dalam negara-negara Islam. Masuk ke Palestin contohnya. Masuk ke Palestin, tubuhkan universiti-universiti missionary, tubuhkan hospital-hospital missionary, tubuhkan sekolah-sekolah, lalu dirosakkan generasi-generasi Islam. 100 tahun dijatuhkan selama 100 tahun. Macam tu juga kalau kita lihat di Malaysia, jatuhnya kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ini, sebesar-besar kesultanan itu, sebesar-besar tanah yang ada, sebesar-besar tanah Melayu yang ada, tinggal Melaka yang kecil itulah. Sebesar-besar yang pernah memerintah Aceh, yang pernah memerintah Demak, yang pernah memerintah Kedah dan sebagainya, akhir sekali tinggallah sebesar sekangkang kera yang ada pada Melaka yang ada sekarang. Sampai tahap dihinakan negara tersebut, negeri tersebut tanpa ada sultan. Kita bukan cakap pasal seolah-olah sultan itu menjaga negara, menjaga agama. Akan tetapi dihinakan Melaka tersebut tanpa ada sultan langsung, tanpa ada mereka yang menjaga agama. Ya, kalau kita di Selangor masih lagi kita rasa syukur sebab ada lagi benteng akhir. Walaupunlah tidaklah sekuat sangat benteng itu. Tapi di Melaka sendiri, kalau contoh kita lihat pada mereka-mereka yang ingin belajar agama, zakat yang diberikan adalah zakat pinjaman. Tidak ada dalam ijtihad mazhab ini berkaitan dengan zakat pinjaman. Zakat itu perlu dibayar kembali. Kita kutip zakat bagi kepada asnaf, akan tetapi golongan-golongan yang belajar luar negara ini, kalau nak ambil zakat, mereka perlu bayar balik. Jadi Melaka itu dihinakan sehina-hinanya. Dipastikan supaya kesultanan yang pernah memerintah dengan pemerintahan Islam tidak lagi muncul di situ, di Melaka itu sendiri. Berapa tahun dah kita jatuh Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita nak cerita dari sudut Nusantara, sebelum kalau kita pergi melihat kepada Khilafah Uthmaniyah Turki, kalau kita lihat daripada Kesultanan Melayu Melaka sendiri, berapa lama yang kita dah jatuh, berapa lama bangsa ini dimalukan sehina-hinanya, berapa lama agama itu dihina. Cukup lama, 500 tahun lebih. Kerajaan ataupun Kesultanan Melayu Melaka dijatuhkan. Dan usaha-usaha tersebut hanya dilakukan kecil, seperti di Kelantan, di Perak, di Johor. Contoh Sultan Johor. Sultan Johor ni yang terakhir antaranya nama dia Sultan Abu Bakar. Yang pernah mempunyai hubungan rasmi dengan kerajaan Osmaniyah Turki. Lalu dihadiahkan dengan gundik-gundik daripada Turki. Sebab tu generasi dia sampai sekarang ni generasi yang campur Turki. Generasi seperti Hishamuddin Hussein On. Tu generasi dia lah tu.
generasi-generasi dia. Akan tetapi walaupun pernah cuba untuk melaksanakan Islam, tetap masih ada lagi jiwa penjajah yang ada dalam diri dia. Jadi itu yang berlaku kepada negara-negara umat Islam. Kalau di Mesir, dalam masa setahun pemerintah presiden yang lepas, Presiden Mursi contohnya, bagaimana dia usaha untuk melakukan perubahan dalam pendidikan, melakukan perubahan dalam ekonomi, dalam perindustrian, dalam krisis yang berlaku di terusan Suez, krisis yang berlaku dengan Sungai Nil. Maka usaha-usaha itu adalah usaha-usaha untuk membebaskan Mesir daripada cengkaman hutang yang terlalu banyak. Nak bebaskan Mesir. Mesir ni hutang dia terlalu banyak. Dan dia telah melakukan satu perjanjian yang merugikan generasi dia sampai bila-bila. Perjanjian tentang terusan Suez. Perjanjian berkaitan dengan Sungai Nil. Itu yang menyebabkan Mesir ini sampai sekarang tak boleh nak buat apa-apa. Walaupun Mesir ini adalah tempat yang sangat-sangat berkat dengan Universiti Al-Azhar dia dan sebagainya. Tapi keberkatan itu dirobek oleh generasi-generasi ulama yang bersama dengan pemerintah. Sampai sekarang ini masih ada lagi generasi-generasi ulama yang dirosakkan cukup lama. Contohnya adalah Syekhul Azhar sekarang, Syekh Ahmad Tayyib. Syekh Ahmad Tayyib ini seorang yang pernah terlibat ataupun masih lagi terlibat dalam satu lajnah Hizbul Wafd, lajnah politik. Terlibat secara langsung dalam lajnah politik dalam Hizbul Wafd. Hizbul Wafd ataupun Hizbul Watan. Terlibat secara langsung dengan parti kebangsaan tentang politik, tentang pelaksanaan pemerintahan yang boleh diteruskan di Mesir. Dan orang ini yang diangkat sebagai Syekhul Azhar. Sedangkan satu ketika dahulu Azhar ini terkenal dengan syura ulama dia. Nak lantik Syekhul Azhar bukan calang-calang orang. Tapi orang-orang ini dilantik atas sokongan dan juga cadangan daripada pemerintah. Maka orang yang dilantik atas sokongan dan juga cadangan pemerintah ini pasti ada tidak keseimbangannya. Ada berat sebelah dia. Itu yang berlaku. Sebagaimana hadis dalam Sahihul Bukhari, Babul Fitan, tentang Babul Fitnah, tentang bab fitnah, yang Nabi SAW ditanya oleh Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman ini adalah sahabat yang selalu bertanya tentang benda-benda yang tidak ditanya oleh orang lain. Kalau orang tanya benda baik, Huzaifah ibnul Yaman akan tanya benda-benda yang berlawanan dengan itu. Orang tanya tentang bagaimana buat benda baik, bagaimana berzikir, bagaimana membersihkan hati. Tak, dia tanya macam mana kalau kita jadi golongan itu. Kita nak buat macam mana? Tanya-tanya soalan yang orang tak tanya. Dia tanya tentang kami ini satu ketika pada zaman jahiliah lalu kembali kepada Islam. Adakah selepas daripada datangnya Islam ini jahiliah akan datang kembali? Nabi SAW sebut, "Na'am wa fihi dukhanun." Akan datang satu zaman yang disebut sebagai zaman dukhan. Zaman dukhan ini dimaksudkan sebagai zaman asap. Zaman asap ini kalau kita ditafsirkan berkaitan dengan zaman asap ini adalah bagaimana kita membakar asap di kebun. Kalau kita ada kebun, kita bakar rumput-rumput, kita bakar pokok-pokok, maka asap-asap yang banyak itu menyebabkan kita tidak dapat melihat depan, kiri, kanan dan juga belakang. Maka akan sampai satu zaman seperti itu. Zaman kita tak boleh tengok depan. Kita tak kenal siapa yang ada kat depan, kita tak kenal siapa ada kat kiri, kanan dan juga belakang. Zaman-zaman keraguan. Ini orang ini, golongan ini ada label Islam. Golongan ini juga ada label Islam. Mana satu golongan yang perlu dipilih? Kalau kita bagi contoh, kita tak berada dalam situasi itu. Kalau contoh di Palestin, di Syria,
Di Kashmir contohnya, negara-negara yang terlalu banyak kelompok Islam. Dan kelompok Islam tersebut ada yang wasatiyah dan ada yang terlalu melampau. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi, iyyakum wal ghulu fid din fa innama halaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hati-hatilah kamu dengan melampau dalam agama. Kerana ada golongan yang sebelum ini yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala kerana melampau dalam agama. Kalau isu yang berlaku sekarang berkaitan dengan Islamic State ataupun yang disebut sebagai Ad-Daulatil Islamiyah Iraq wa Syam, IS ataupun panggil ISIS dan sebagainya. Berlaku terlalu banyak keraguan. Ada video-video yang baik, ada juga video-video yang terlalu teruk, membunuh dan sebagainya. Ada video-video yang pemerintahan yang sangat adil yang dilakukan di Syam, di Syria, bagaimana mereka merobohkan tembok di antara Syam dan juga Iraq, di antara Syria dan juga Iraq. Golongan-golongan ISIS, mereka bom, mereka letupkan sempadan antara Iraq dan juga Syria. Mereka mengatakan hari ini perjanjian pemecahan Islam ataupun pemecahan negara-negara Arab sudah kami hancurkan. Kalau kita tengok dari sudut video itu, kita kata golongan ISIS ini golongan yang sangat baik. Tapi dalam masa yang sama ada video-video yang lain yang menunjukkan kemelampauan yang berlaku dalam golongan tersebut. Jadi umat Islam berada dalam situasi yang sangat-sangat keliru. Ada rakyat Malaysia yang keliru dalam situasi antarabangsa ini, terlibat sama, ingin pergi berjuang di sana. Kita risau takut-takut mereka yang berjuang di sana itu terlibat dengan gerakan-gerakan yang salah dan melampau. Ala kulli hal, sebagaimana yang disebut antum a'lamu bi umuri dunyakum, kembali kepada dunia kamu. Uruskan pemerintahan di negara kamu, kamu selesaikan dengan bijaksana pemerintahan di tempat kamu, kamu sudah berjihad di tempat kamu. Sebab tu ulama-ulama seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi dan juga Ittihad Al-Ulama Al-Alami, mereka mengatakan bahawa setiap rakyat itu perlu berjuang di tempat mereka sendiri, supaya mereka memahami situasi tempat sendiri dan memperjuangkan Islam di tempat sendiri. Kalau kita berjuang di tempat orang lain, kita kena memahami situasi sosioekonomi, sosiogeologi dia, sosiogeografi dan sebagainya, menyebabkan kita boleh melampau dalam satu-satu tempat. Kalau contoh golongan-golongan ataupun jenasi-jenasi terdahulu yang terlibat dengan gerakan Abu Sayyaf, JI, jenasi-jenasi yang isu terlalu banyak, konflik yang terlalu banyak, krisis yang terlalu banyak kepada mereka. Kita tak nafikan ada di kalangan mereka yang ikhlas berjuang, dan kemungkinan gerakan itu adalah gerakan yang ikhlas berjuang. Tapi sebagaimana yang disebut oleh Rand Corporation, mereka akan hantar golongan-golongan yang akan merosakkan gerakan tersebut. Golongan yang akhir sekali dituduh dengan pengeboman yang kalau dari sudut mereka tidak melakukan. Akan tetapi sampai sekarang perkara tersebut tidak boleh dibuktikan. Pengeboman di Bali contohnya, di Hotel Marriott di Indonesia, dan antara yang terlibat dikatakan antaranya rakyat Malaysia, Nordin Maktub dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebutlah yang disebut oleh Nabi SAW, wa fihi dukhanun, terlalu banyak sangat asap yang menyebabkan kamu keliru. Kamu nak berjalan ke depan, tapi kalau kamu perhatikan sebenarnya kamu berjalan ke belakang. Kamu nak berjalan ke kiri, tapi diperhatikan kamu berjalan ke kanan. Itu yang berada dalam situasi kita. Disambung lagi dengan bagaimana sahabat Abu Huzaifah Ibn Yaman tanya lagi, selepas daripada kejahilan itu adakah datang kebaikan? Ya, akan datang kebaikan. Akan tapi ada satu golongan yang disebut Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha.
ataupun man ajabahum ilaiha qadhafuhu finnar. Du'atun ala abwabi jahannam, ada pendakwah-pendakwah ataupun golongan-golongan yang mengajak kepada neraka jahannam. Barang siapa yang menjawab ajakan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan mereka ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan itu juga disebut oleh Nabi SAW sebagai du'atun, golongan-golongan pendakwah. Maka golongan-golongan pendakwah ini secara mudahnya kita sebut mereka akan membawa Islam. Membawa Islam, ada label-label Islam yang menyebabkan umat Islam ini keliru. Nampak macam baik, golongan ini nampak macam baik, ustaz ini nampak macam baik. Lalu apabila kita mengikut mereka, rosaklah kita. Mesir contohnya, Mesir ataupun kalau di tempat saya di Meru, di Kapar. Kat Meru tu saja, di kampung Meru Barat itu saja ada lebih daripada 3 ajaran sesat. Ajaran kapal Nuh, kapal Nabi Nuh. Dia bina kapal dia sebab dia kata nanti kalau banjir besar kita boleh selamatkan diri. Itu dekat Meru. Ajaran Nabi Nuh, ajaran-ajaran sesat yang sebagaimana ayah Pin dan sebagainya. Jadi ini ada. Kalau tempat kita, kampung yang kecil itu pun sudah ada 2-3 ajaran sesat. Kalau nak dibandingkan dengan Malaysia sebagaimana yang difatwakan oleh JAKIM dan sebagainya, ajaran-ajaran sesat yang terlalu banyak yang ada di Malaysia. Itu kita tak tengok lagi di Indonesia, tak tengok lagi di Mesir. Ajaran-ajaran sesat yang terlalu banyak. Jadi sebagaimana Nabi sebut lagi, Huzaifah ibn Yaman tanya kembali, kalaulah kami duduk dalam situasi tersebut, ataupun dia tanya tentang golongan tersebut, yang sebagaimana sebut tadi tentang hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu daripada golongan kamu, daripada kulit kamu, dan mereka bercakap dengan bahasa kamu. Yang menyesatkan bangsa sendiri, yang menyesatkan bangsa adalah bangsa itu sendiri. Yang menyesatkan sesuatu bangsa pasti daripada golongan itu sendiri. Sebab tu Islam tidak pernah mengajar tentang kefahaman bangsa. Islam datang, risalah al-Islam ini datang dengan Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam AS itu tidak pernah ada bangsa. Dan kita ini sebagai generasi Nabi Adam AS adalah golongan Bani Adam. Sebab tu kita tidak pernah mengenal bangsa. Sepatutnya macam itu Islam. Kamu macam mana mulia sekalipun, Allah Subhanahu wa taala sebut inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa di kalangan kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Taala tak lihat rupa paras kamu, tapi Allah Taala lihat hati kamu. Lalu Nabi SAW ditanya kembali oleh Huzaifah ibn Yaman, kalau kami sampai kepada tempat itu, apa yang kami perlu buat? Lalu Nabi sebut, talzamu jama'atal muslimina wa imamahu. Kembali kepada satu sawabit, satu mabadi' yang sangat besar di sisi Islam, iaitu adalah kamu mesti berada dalam kumpulan Islam. Disebut juga dalam satu hadis, Sawadul A'zam. Sawadul A'zam ini, kalau kembali kepada hadis akhir zaman, cerita dia tentang Imamul Mahdi. Imamul Mahdi dengan panji-panji hitam dia. Tapi bukan sebagaimana panji hitam yang ada, ataupun golongan-golongan Hizbut Tahrir dan sebagainya. Tapi sebelum Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi dia tafsirkan hadis tentang pokok Gharqad dengan beberapa peringkat. Sebelum sampai kepada pokok Gharqad dan juga Sawadul A'zam itu, kamu kena ambil hadis-hadis yang lain yang cerita tentang Jama'atul Muslimin, cerita tentang gerakan-gerakan Islam. Duduk dalam kumpulan Islam, duduk dalam kumpulan-kumpulan yang ulama'nya ramai, supaya kamu akan selamat. Jama'atul Muslimin, sebab kita nak duduk dalam kumpulan-kumpulan yang ramai supaya ada an-nasihah, ada antara ta'awun antara umat Islam. Itulah yang perlu dilakukan oleh kita.
Jadi kalau kita masih lagi duduk dalam keseorangan, itu bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah fi'liyah Nabi SAW dan juga khulafa ar-rasyidin. Kalau sahabat-sahabat yang diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari dan juga Sahihul Muslim, sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah dan sebagainya, mereka adalah sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan sunnah qauliyah, sunnah perkataan Nabi. Tapi kenapa sahabat-sahabat yang rapat sungguh dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, bukan termasuk di kalangan mereka yang menyampaikan lafaz-lafaz Nabi, sedangkan mereka lah yang paling rapat dengan Nabi? Sepatutnya orang, kalau kita rapat dengan ayah kita, kitalah paling layak untuk cerita tentang ayah kita. Ayah kita cakap sekian, atuk kita cakap sekian. Tapi sahabat-sahabat ini bukan mereka yang menyampaikan lafaz-lafaz Nabi, tapi sahabat-sahabat ini adalah mereka yang menyampaikan akhlak-akhlak dan juga perbuatan-perbuatan Nabi, sunnah fi'liyah itu. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar dalam isu murtad dan sebagainya, dalam isu khilafah sebagainya, sahabat-sahabat ini adalah mereka yang melaksanakan sunnah perjuangan Nabi. Jadi itu beza antara pahala sahabat. Itu yang membezakan darjat mereka. Jadi kalau melihat kepada sunnah tadi, hadirin dan hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Islam. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang yang beriman, kalau kamu murtad, lari berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan satu kelompok yang lain, yang mereka itu suka kepada Allah Subhanahu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. A'izzatin 'alal adillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin, berlembah lembut sesama umat Islam dan juga bertegas dengan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada golongan yang mencela. Jadi kita nak kembali kepada golongan Hizbullah tadi, golongan tentera Allah yang terlibat dengan gerakan Islam, yang terlibat memperjuangkan Islam. Lalu kita doa supaya di zaman malhamah ataupun malhamatil kubra, zaman fitnah al-kubra ini, zaman akhiruz zaman ini, maka kita termasuk dalam golongan-golongan yang selamat. Dalam suratul Mulk, Allah Subhanahu wa taala sebut, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala nak uji siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan. Allah Taala tak sebut aktsaru amala ataupun aqwa amala, yang paling kuat beramal ataupun yang paling banyak beramal, tapi adalah ahsanu amala, yang paling baik amalan dia. Jadi anak kira sekadar itulah perkongsian yang ringkas pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada kelemahan anda sendiri. Anda sampaikan salam daripada Ustaz Ridwan Muhammad Noor. Dia tak dapat datang pada pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.